Bismillahirrahmanirrahim dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada rakan serta pensyarah kami Tuan Azman bin Baharum yang telah mengajar kami kos GCC 20042 Plumbing Workshop. Kami dari Kumpulan 1 ingin membentangkan pemasangan sistem bekalan air untuk rumah kediaman setingkat. Sebelum memulakan pertanyaan ini, izinkan saya memperkenalkan diri saya. Nama saya Nur Syafiqah Zahira binti Ahmad Nasir, nombor pendaftaran 01DK21F106. Ini merupakan ahli kumpulan 1 iaitu yang pertama Alif Amiri Adli bin Hisham, nombor pendaftaran 01DK21F1094. Nur Saroliana binti Nur Azizi, nombor pendaftaran 01DK21S19084. Dan terakhir sekali Muhammad Nasrul bin Muhammad Khairi, nombor pendaftaran 01DK21S1073. Seterusnya, ini merupakan jadual agihan tugasan yang telah kami bahagi sama rata untuk menyiapkan tugasan ini. Alif Amiri, cara pemasangan tangki air simpanan dan kesimpulan. Nur Sarahliana, prosedur kerja pemasangan bekalan air dan paip buangan. Muhammad Nasrul, jenis-jenis paip dan pendahuluan. Nur Syafiqah Zahira, bahan pemasangan paip dan pelan sistem pemasangan paip. Pengenalan. Penyambungan paip selalunya diperhatikan dengan menyambung batang paip secara lurus atas menukar aras. Hal ini adalah disebabkan mengikut reka bentuk sesuatu bangunan ataupun pembinaan jalan yang telah ditetapkan. Penyambungan paip ini selalunya dihasilkan dengan menggunakan bahan daripada besi gawani, PVC dan poli. Selain itu, pelengkap yang digunakan dalam pemasangan alat perpaipan adalah seperti lili, alat mandan hujan, kepala pemersih air dan lain-lain. Setiap penyambungan paip yang dilakukan perlulah mengikut jenis serta saiz bahan penyambungan paip. Kerja-kerja penyambungan hendaklah dilakukan dengan teliti dan kemas untuk mengelakkan pembaziran air pada pembocoran setiap penyambungan paip. Seterusnya, pelan sistem pemasangan paip. Pelan ini menunjukkan saluran paip yang berbeza yang disalurkan dalam bangunan, iaitu paip air sejuk, paip yang membawa air dari saluran bekalan utama ke dalam bangunan tanpa mengira sama ada struktur itu bersifat kediaman atau komersial dirujuk sebagai paip air sejuk domestik. Selain itu, paip air panas. Paip yang membawa air panas terutamanya dalam sistem pemanasan bangunan. Saluran paip wak dan air panas digunakan untuk memanaskan bangunan, kemudahan pengeluaran dan penyimpanan. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Nasrul bin Muhammad Khairi. Nombor pendaftaran saya 01DKA21F1073. Okey, seterusnya saya akan menyambung pembentangan ini dengan menerangkan jenis-jenis paip. Okey, di sini yang pertama kita ada paip besi bergavani ataupun paip biji. Okey, paip ini diperbuat daripada keluli yang bersadu dengan zinc. Saiz yang biasa untuk kegunaan di rumah ialah 13mm dan 20mm dengan panjang 6 meter. Hujung paip biji diulik untuk tujuan penyambungan dan pemasangan. Untuk kegunaan perpaipan industri dan loji pula, saiz yang biasa digunakan ialah 25mm, 32mm, 38mm dan 50mm. Okey, seterusnya di sini terdapat jadual grade paip besi bergavani mengikut grade, ketebalan, kod warna dan kegunaan. Okey, yang pertama kita ada paip besi bergavani grade A. Ketebalannya nipis, kod warna perang, kegunaannya untuk paip limpah. Seterusnya grade B. Ketebalan sederhana, kod warna biru, kegunaannya untuk paip agihan. Dan akhir sekali terdapat grade C. Ketebalannya tebal, kod warna merah dan kegunaannya untuk paip penghubungan dan paip perkhidmatan. Dan di sini kita dapat lihat contoh gambar paip besi bergavani. Okey, seterusnya paip polyvinyl chlorida ataupun paip PVC. Paip ini diperbuat daripada plastik polyvinyl chlorida PVC. Paip ini digunakan untuk paip agihan, paip cuci dan paip limpah. Paip ini ringan dan mudah dikendalikan tetapi tidak susah untuk menyalurkan air panas. Saiz paip PVC di pasaran ialah 13mm, 20mm, 25mm, 32mm dan 50mm. Manakala panjang piawaian paip PVC ialah 6 meter. Dan seterusnya kita dapat lihat contoh paip polyvinyl chlorida ataupun paip PVC. Okey, dah akhir sekali terdapat paip poli ataupun paip HDPE. Okey, yang pertama, paip ini boleh dilentur dan tahan cuaca panas dan hujan. Paip ini berwarna hitam, lebih kuat daripada PVC, tidak berkarat, ringan dan boleh digulung. Ketebalan dalam satu saiz tetapi mempunyai diameter pelbagai.
Paip ini lebih mahal dan tidak boleh ditegakkan. Apabila penyambungan dibuka, hujung paip perlu dipotong kerana terdapat kesan penjengkam pada hujung paip itu. Penyambungan tidak memerlukan glue kerana terdapat sleeve dalam penutup untuk menjengkam paip poli. Dan berikut merupakan contoh gambar paip poli ataupun paip HDPE. Okey, seterusnya saya akan menerangkan tentang bahan pemasangan paip yang digunakan dalam sistem pepaipan. Okey, yang pertama kita ada pita PTFE. Okey, pita PTFE digunakan untuk sambungan paip yang berulir. Ia dililit pada ulir mengikut arah pusingan jam sebelum penyambung dipasang pada paip. Dan seterusnya kita ada glue paip PVC. Okey, bahan perekat cecair yang dijual dalam tin. Dan glue paip PVC disapu pada paip atau penyambung PVC yang tidak berulir sebelum pemasangan dilakukan. Okey, dan setakat itu saja penerangan saya pada kali ini. Saya teruskan kepada ahli kumpulan yang seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Sarliana Betino Azizi dan nombor pendaftaran saya 01 DKA 21F1084. Dalam slide ini, saya akan membentangkan tentang prosedur kerja pemasangan bekalan air. Langkah pertama adalah menggali lubang untuk telaga dan tangki septik. Oleh itu, traktor dengan baldi atau penggali digunakan serta mereka juga menggali parit untuk paip dengan mengambil kiraan lerengnya. Untuk selongsong, cincin konkrit digunakan atau bekas plastik khas dipasang. Plastik merupakan bahan yang paling baik digunakan untuk tangki septik. Setelah menutup sambungan dan memasang penapis bawah, kunci tanah liat dibuat dengan menuangkan tanah liat di antara dinding telaga dan cincin. Hal ini perlu dilakukan agar air bawah tanah tidak memasuki sumbernya. Untuk selongsong, plastik atau paip berganda digunakan supaya lombong tidak kotor dari karat dan menahan tekanan tanah. Seterusnya, letakkan paip dan hubungkan bahagian paip antara satu sama lain dengan menggunakan kelengkapan sambungan ditutup dengan derek dan resin. Saluran paip diletakkan mengikut skema dengan memerhatikan cerun. Pam diperlukan supaya kumbahan mengalir ke tangki septik dan tidak bertakung di dalam paip. Telaga pemeriksaan dipasang. Langkah yang terakhir adalah menyambungkan pam. Setelah menyambungkan semua knot, ujian dilakukan. Sekiranya peralatan berfungsi dengan baik serta tiada kebocoran, anda boleh mengisi garisan dengan tanah. Seterusnya, saya akan menerangkan prosedur kerja pemasangan paip buangan. Yang pertama, penanda perlu dibuat bagi menunjukkan kedudukan setiap elemen paip. Untuk memastikan tangki septik tertutup, semua elemennya mesti diselaraskan dan disambung dengan teliti. Seterusnya, kita perlu menyediakan bahagian-bahagian untuk sambungan dan kemudian gamkan. Periksa bahagian pemasangan terlebih dahulu supaya keadaan optimum dicapai. Permukaan dalam tiup mestilah licin dan permukaan bahagian yang akan ditampal perlu kelihatan sedikit kasar. Langkah seterusnya, pasang paip dengan menggunakan gam khas. Untuk merapatkan paip, pelbagai jenis gam boleh digunakan. Tepi paip digrease dan dilembutkan sebelum melekatkan paip. Paip dan bahagian dalam soket kecil perlu disalut dengan lapisan gam tebal. Apabila gam digunakan pada permukaan untuk disambungkan, pemasangan boleh dilakukan pada paip. Tanda yang diletakkan perlu beberapa sentimeter dari satu sama lain. Jika disambungkan dengan betul, lapisan pelekat yang kecil akan keluar dari soket keluar. Selepas menggabungkan paip perlu dipegang selama setengah minit. Akhir sekali, sendi mesti dilekatkan dengan gam untuk mengisi sepenuhnya sendi. Itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih. Okey, seterusnya saya akan ambil alih. Nama saya Alif Amir Ali bin Hisham, nombor matrik 01 DKA 21F1094. So, saya akan terangkan tentang prosedur pemasangan tangki simpanan air. So, langkah yang pertama, kita mestilah membaca dan memahami lukisan kerja. Peringkat ini memerlukan membaca manual pemasangan bagi tangki ini. Ini memastikan kedudukan setiap komponen sesuai dengan kedudukan serta fungsinya. Contohnya kedudukan paip utama, kedudukan kunci paip dan yang lain-lain. Okey, seterusnya ialah kita mestilah menanda kedudukan pemasangan komponen. Ini untuk mengenal pasti lubang bagi setiap paip yang kita lakukan. Ini memastikan agar apabila proses menubuk lubang nanti tidak berlaku kesilapan. Paip injap masuk perlu ditebuk di bahagian atas setentang dengan paip air limpah. Paip cuci perlu ditebuk di sebelah bawah tangki yang berfungsi untuk mengeluarkan air apabila cucian tangki dilakukan. Dan penandaan paip agihan juga perlu dilaksanakan. Seterusnya yang ketiga kita mestilah menyediakan lubang perpaipan.
terdapat 4 bahagian lubang yang perlu ditebuk. Saiz lubang tak kisahlah tersebut bergantung kepada saiz paip PVC yang digunakan. Lubang paip injap masuk ditebuk bawah sedikit daripada paras paip limpah. Jika berlaku kebocoran, paip limpah akan mengeluarkan air lebihan. Paip agihan ditebuk di bahagian bawah yang berfungsi untuk mengagihkan bekalan air ke dalam rumah. Paip cuci ditebuk di bahagian bawah tangki yang berfungsi untuk mengeluarkan air semasa proses mencuci tangki. Bagi menebuk lubang, penggunaan mesin drill dengan mata khas diperlukan, iaitu penebuk lubang elektrik mestilah berma 25mm. Langkah yang keempat ialah kita mestilah menanda, memotong dan memasang injap berbola dan pelampung. Langkah yang kelima pula, menanda, memotong dan membersihkan gerigis pada paip PVC mengikut sukatan dalam lukisan tangki simpanan air. Langkah yang keenam, kita mestilah memasang dan menyambung paip PVC mengikut sukatan yang ditentukan dalam lukisan tangki simpanan air bagi paip perkhidmatan, paip agihan, paip limpah dan paip cuci. Okay, so kita tengok pada rajah ni, saya dah label dah A sampai I, komponen-komponen dia tu mengikut abjad ABC lah. Okay, so yang ketujuh, tangki yang digunakan adalah dari jenis polimer. Contoh lah, ini contoh. Paip yang digunakan adalah jenis paip klorida polyvinyl, iaitu PVC lah, senang cakap. Dan paip besi bergalvani. Paip perkhidmatan akan membekalkan bekalan air ke tangki simpanan. Kunci paip diletakkan bagi mengawal air yang masuk ke tangki simpanan. Kemudian paip perkhidmatan akan terus keinjak masuk. Soket 90 darjah kita gunakan untuk mengubah arah sambungan batang paip ke dalam tangki simpanan. Injak masuk diletakkan bagi mengawal kemasukan air ke dalam tangki. Pelampung diletakkan untuk berfungsi mengawal paras air dalam tangki lah. Paip limpah diikatkan ke tangki yang berfungsi mengeluarkan air jika berlaku kerosakan pada injap. Okey, seterusnya kesimpulan lah. Okey, setelah melakukan kerja pemasangan, beberapa perkara perlu diambil kira. Perancangan perlulah diambil kira sebelum sesuatu kerja dilakukan. Ini penting bagi memastikan kerja pemasangan tidak tergala ataupun kita tersilap lah. Perancangan juga penting agar setiap proses kerja dapat dijalankan dengan lancar. Pemilihan jenis dan saiz juga perlu dapat menampung penggunaan hariannya. Pengujian adalah penting agar tangki yang dibina dapat diketahui kelemahannya dan diperbaiki. Sekian, itu saja daripada saya. Terima kasih.